Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita bertemu anda pada malam ini. Ini malam Jumaat. InsyaAllah kita mendapat sedikit lagi berkat kalau dalam majlis ilmu ni mendapat sesuatu. Dan saya percaya malam ni saya minta anda tolong share dengan orang-orang yang terutama sekali yang atas pada umur 40. Terutama sekali yang 50-an ke atas, sebab ada isu terutama sekali kalau pihak lelaki lah, you share dengan orang, dengan dia orang ni, saya rasa ni mereka tak akan marah pada you, bahkan mungkin dia orang akan terima kasih pada you, sebab mungkin yang mana belum kena lagi penyakit yang saya nak cerita ni, mereka akan lebih selesa, tapi yang dah kena pun saya akan cuba bagi solusi ataupun bantuan fikir macam mana you nak mengendalikan isu-isu yang kadang-kadang you buntu fikiran. Maklum sajalah, ini adalah isu dan topik yang bernama prostate, ya. Dan kalau bolehlah, sama ada you wanita atau lelaki memang akan terlibat. Yang wanita khasnya untuk suami anda ataupun anak-anak lelaki anda, cuba anda perhatikan, boleh tak ataupun ada tak isu-isu ataupun sinarai gejala-gejala yang saya nak bagi pada anda pada malam ini. Okey, dan lelaki khasnya anda kena dengar elok, sebab ini adalah kanser lelaki kalau kena kanser, ataupun benign prostatic hyperplasia, bengkaknya ataupun kepembesaran prostat ni adalah seolah macam 50% daripada kita akan kena bila atas pada umur 50 nanti. Saya ulang, atas pada umur 50 confirm 50% daripada kita dah ada benign prostatic hyperplasia. Cuma sama ada dia jinak ataupun dia ganas. Kalau jinak dia cuma bengkak tanpa jadi macam kanser, tapi kalau ganas dipanggil cancer of the prostate yang ada 4 stage tu. Okey, baik, kita mulakan. Dah tekan belum share kepada sesiapa yang you rasa boleh untung ataupun boleh bermanfaat? Ready? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dikatakan di Malaysia adalah tempat ketiga sebagai kanser yang paling popular antara lelaki, dan seluruh dunia untuk orang lelaki ia merupakan yang kedua paling tinggi setelah paru-paru. Kalau kat Malaysia tu paru-paru dengan nombor 2 kolon. Jadi nombor 2, nombor 3 tu dah dekat sangat. Berarti top 5 lah ni kanser yang paling popular untuk orang lelaki. Dan untuk orang 40-an saya kata pun perlu dengar, sebab 8% daripada anda dah ada orang panggil masalah pembesaran prostat ni. By the way, anda tahu tak kat mana letaknya prostat ni? Dulu saya dah pernah buat, saya ingat 2-3 tahun lepas, tapi mungkin you dah lupa. Dia di bawah daripada pundi kencing. Oh, wanita, you tak ada prostat, tapi you kena dengar juga, sebab ni saya kata apa, ada kaitan dengan family you, terutama sekali suami you. Okay, saya nak cerita, atau bapa kita. Yang penting untuk orang tua-tua ni kena dengar, sebab 40 ke atas 8% yang kena masalah ni. Kalau 50 ke atas umur, kita dah ada 50%. Berarti kalau kita mengopi 10 orang, 5 orang tu senyap-senyap dah ada. Sama ada dah ada petanda, gejala atau tidak, itu sekejap lagi saya cek dengan anda. Kalau ada, kalau tak ada, tak mestinya tak bengkak lagi kan. Okey, kalau you umur katakan naik 70, katanya 70% daripada mereka yang berumur 70. Kalau 80 umur ke atas, berarti 80% daripada mereka yang 80 tu dah ada. Sama ada dia nak kanser, tak kanser saja. Faham tu? Jadi berarti kalau you sampai berumur 90 ke atas, dah confirm lah ada orang panggil apa, prostat tu dah bengkak. Okey. Jadi seperti mana penyakit-penyakit lain, kebanyakan daripada peringkat awal kadang-kadang tidak ada lagi dia punya gejala, tak rasa apa pun. Dan kalau you dah sampai, dia ada dia punya staging dia. Kalau you pergi jumpa doktor, ada setengah pakai Gleason score 1 hingga 10. Kalau 8, 9 tu dah kira advance lah kan. Ada satu score lagi 1 hingga 35. Dia check, tanya-tanya you inilah periksa semua. Kalau you score atas pada 35, anda mendekati 35, dah mula advance sangat lah tu. Faham?
Jadi kita ambil punca dia dulu, sebab ramai orang tak tahu kenapa sampai begitu banyak sekali kes-kes orang lelaki kena macam ni. Dan kajian demi kajian dah membuktikan permainannya ialah hormon. Maksudnya penyebab utama yang dipercayai memainkan peranan ada dua hormon yang paling kuat. Dulu orang kata testosteron yang tinggi menyebabkan benda ni berlaku, jadi BPH, benign prostatic hyperplasia, yang jinak bengkak tu, ataupun ada satu lagi dinamakan kanser, tetapi nombor 3 penyakit prostat pun ada, dinamakan prostatitis, yang tu disebabkan oleh infection, faham tak? Oleh bakteria ke virus ke infection kan. Tapi itu dipanggil prostatitis. Tak berapa menakutkan lah kalau ada antibiotik semua, alhamdulillah. Tetapi yang kita nak fokus ialah jangan sampai jadi kanser. Okey. So dua hormon yang dimasukkan ialah saya kata tadi, mula-mula dulu dia orang semua kata hormon testosteron, lagi tinggi lagi besar, atau boleh bengkak prostat kita bila proses tua nanti. Tapi bila kita tua, rupa-rupanya testosteron menurun. Jadi kajian ini ataupun kepercayaan ini sudah tak boleh pakai. Cuma testosteron ni ada kaitan dengan estrogen. Jadi hormon yang diiktiraf sekarang ni menjadi masalah penyakit ni ialah estrogen. Jadi macam mana pula? Rupanya testosteron tu boleh menukar ataupun membantu membuat banyak lagi estrogen. Jadi kalau estrogen tu berlebihan, tak boleh kontrol, ada pula makanan-makanan yang meningkatkan lagi estrogen, faham tak? Zaman-zaman sekarang ni ada macam-macam bahan-bahan toksik yang menyebabkan estrogen boleh naik, dan satu lagi namanya insulin pun tinggi. Kalau insulin tinggi ni semua orang tahu kenapa lah kan. Jadi hyperinsulinemia ataupun tingginya insulin, gula lah kan tinggi dalam badan, dan estrogen hormon pun tinggi dalam badan. Jadi dua-dua hormon ni akan menyebabkan sel-sel dalam prostat tu, yang di bawah pundi kencing tu kan, di bawah pundi kencing tu ada prostat, dan prostat tu dia membaluti apa yang dinamakan uretra yang akan keluar air kencing tu daripada pundi kencing tu, dia balut. Okey, balutan itulah kalau dia mula membesar dan bengkak, dia menghimpit saluran kencing tu. Ini dia antara 7 gejala yang paling popular pula, yang paling kerap berlaku. Kalau anda ada sebarang ataupun sebahagian daripada komplain ni, tolong ambil perhatian. Ready? Okey dah Nombor 1 ialah frequent urination. Terlalu kerap nak kencing. Orang kata kalau lebih pada 7-8 kali sehari tu dah mula kena suspek apa masalah lain. Selain daripada prostat, mungkin ada masalah infection, urinary tract infection. Tetapi malam ni kalau you ada frequent rasa nak kencing, atau memang kencing betul lebih daripada 8 kali sehari, kena cek. Nombor 2, you bukan kata lebih kerap daripada biasa je. Yang ni you kena tahu kan. You rasa macam lain macam je sekarang. Selalu saya kata antara yang you boleh tahu ialah apabila you buat perjalanan jauh. Katakan you bawa kereta, katakan daripada KL balik Penang, macam saya lah kan. Paling tinggi berhenti pun sekali ataupun 2. Sekarang asyik tengok rest and R&R je kan. Nampak je R&R, tanya ni apa tu, cuba tengok kejap R&R yang seterusnya kat mana ni pula. Lepas tu tanya dia berapa kilometer lagi. 20 kilometer lagi laju bawa kereta. Pasal apa? Masuk 5 kilometer je dah mula kadang-kadang terkucil. Tahu tak perkataan terkucil? Tak boleh kontrol, rasanya nak kencing, terkencing-kencing. Itu antara gejala yang selalu orang ada prostat ada masalah. Okey, so terkucil. Dan seterusnya setengah orang tu dia kadang-kadang bila dah pergi kencing susah nak start pula. Ada jenis yang susah. Tadi nak kencing sangat-sangat, tapi bila dia nak kencing dia kadang-kadang kena tegan. Tahu tegan tak? Kena paksa. Jadi itu yang jadi masalah.
Lepas tu kadang-kadang dia menitis-nitis pula, tak sempat. You nak masuk toilet, nak buka pintu pun tak boleh. Itu jadi cerita. Baik, seterusnya nombor 2, you ada kencing malam. Bukan kencing malam untuk minum air banyak. Itu mungkin pukul 2, pukul 3, betul tak? Setelah 2 jam, 3 jam you tidur. Tapi ni kadang-kadang tak sampai sejam tidur nak kencing lagi. Lepas 2 jam lagi dah balik tidur nak kencing lagi. So kurang-kurang 4-5 kali semalam. Bukan diabetik pun, you bukan diabetik pun, maka ini antara petanda yang cukup orang kata apa, top list kita. Dan nombor 3 ialah kalau you dah kencing dan you rasa susah, tu satu cerita, tapi dia slow pula. Air kencing tu jadi slow dan tak laju macam dulu ataupun tak sejauh macam dulu. Kadang-kadang dah terkena slipper you, dah terkena kasut you. Faham maksud saya tak? Dia tak sampai ke dalam tempat bowl toilet tu pun. Faham tak faham ni? Okay, right. Jadi kalau lagi satu pula, nombor 4, kononnya dah habis kencing tapi rasa macam tak puas kencing you. Ada tak pernah rasa macam tu? Kalau sekali-sekali tak apa, ni hari-hari you rasa macam tu, berarti you rasa macam nak kencing lagi selepas kencing. Macam tak sampai keluar pintu toilet you rasa macam tak apalah, duduk lagi sekali. Padahal keluar 1-2 titik je. Ini antara petanda prostate you dah mula bengkak. Faham tu? Okay, right. Seterusnya, kalau orang Islam dia selalu komplain lah, susah betul nak semayang. Kalau pergi surau atau pergi masjid tu jadi nak segan kat orang. Pasal apa? Toilet dah lah jauh kadang-kadang kan. No belakang sana tu. So susah lah dia. Kalau dah lepas dia ambil air semayang, dia sampai je kat tikas semayang, dah kena pakai pampers pula. Kalau tidak nanti orang kata apa, merosakkan kebersihan kapet kat surau atau masjid anda. Jadi yang kat sini adalah kesusahan yang paling orang Islam selalu terganggulah. Lelaki dia komplain kalau dia tak boleh pergi semayang ni. Okay. Dan nombor 6, yang ni kena berhati-hati. Dia kalau lebih serius, dia dah mula sakit, dan bukan takat sakit saja, dia boleh refer ke belakang. Sakit sampai ke tulang belakang ataupun sampai ke pinggang. Faham tak? Setengah orang dia bergandingan pula dengan tak lalu makan ataupun makan macam biasa tetapi berat badan pula turun. Itu tak ada sebab kenapa berat badan tu turun dalam sebulan 2 ni. You kena cepat-cepat dengar cerita ni, sebab besok you nak kena buat appointment pergi jumpa urologist. Dengar perkataan saya ulang, urologist, pakar doktor yang fokus kepada masalah-masalah kencing, masalah prostate. Mereka dulu yang akan tengok urologist supaya dia orang tahu secara mendalam macam mana nak handle case you. Dan kalau sampai you berdarah kencing you ataupun dalam kadang-kadang dalam air mani pun, kalau keluar darah, you kena hati-hati ya, sebab ini antara isu-isu yang kita nak kena selesaikan. Sama ada dia cancer of the prostate ataupun dia ada batu karang ke apa-apa, yang tu kita nak kena selesaikan. Boleh? Okey, baik, sekarang tiba masanya bila you sampai ataupun sebelum you habiskan setiap tahun tu untuk orang atas pada umur 50, cek tengok dalam you punya jadual ada tak medical check up. You kena buat medical check up, dan salah satu daripada test yang you wajib buat untuk cerita malam ni ialah dinamakan PSA. Tahu? Prostate Specific Antigen. Okay, so prostate specific antigen PSA ni wajib you buat, walaupun dia tidak 100%. Orang kata apa, kalau tinggi tu berarti you mesti kena kanser ke ataupun prostate dah terganggu ke. Itu soal kedua. Soal pertama ialah nak tengok dia punya petanda tu. Kalau atas daripada 4 atau 5, kita nak cek kenapa sampai tinggi. Setengah orang sampai berpuluh-puluh, beratus pun ada. Saya pernah dengar orang sampai 1000 ke atas pun ada. Yang tu memang bukan melawak lagi dah. Yang penting ialah kalau you atas pada 3-4 pun nak kena cek dah dengan doktor. Sebab PSA ni sebagai indikator awal untuk mereka yang ada komplain yang macam saya cerita tadi. Baik.
Setakat ini boleh ikut dan anda boleh faham betapa seriusnya orang yang ada masalah kencing ni. Ada pula mitos kalau orang yang daripada muda tahan kencing, macam pergi exam kan, suka tahan je kencing, biar 2-3 jam, lepas tu baru katanya aku lepaskan nanti. Adakah itu menyebabkan kanser ataupun bengkaknya prostat? Jawapannya tak. Okey, belum ada kaitan yang kajian confirm kata masalah ni, tahan kencing ni menyebabkan masalah. Tapi tak elok juga layu tahan kencing lama-lama, faham tak? Okay. Tapi family history ada. Kalau you ada keturunan yang katakan terutama sekali darah turun dengan you tu dekat, orang kata apa, adik-beradik ataupun bapa you kena, atuk lelaki you dan katakan abang seorang lagi kena, you tak payahlah umur 50 baru nak pergi cek, umur 40 dah kena cek, boleh? Maksudnya buat saringan setiap, tak payahlah every year pun, kalau umur bawah pada 50, 2 tahun 3 tahun sekali buat, ya. Baik. Sekarang tiba masanya saya bagi tahu, disebabkan isu ni isu yang serius bagi lelaki, walaupun yang tak ganas tadi yang dinamakan BPH, benign prostatic hyperplasia, dia cuma bengkak, dan doktor selalunya bila cek tu pun kadang-kadang tak selesa juga. Dia pakai jari jolok kat jubur you, masuk ke dalam, lepas tu dia cek. Doktor yang berpengalaman dia boleh tahu dengan meraba kat belakang you punya prostat tu kan, dalam rektum you, dalam dubur tu, depan tu adalah pundi kencing, bawah pundi kencing tu boleh rasa lah kan, sama ada licin atau sama kiri kanan, dia tak risau sangat. Tapi kalau dia rasa, orang utara kata berkutu, tahu tak, kasak, rasa macam timbul-timbul, ada nodul-nodul, ada timbul-timbul lah, ketul-ketul sikit-sikit, tak sama besar sebelah, yang tu doktor selalu minta you mungkin kena buat contoh biopsi atau cek PSA berkali-kali, supaya dia akan terus buat dengan scan lah, bukan takat ultrasound saja, dia akan buat MRI kan, supaya boleh tahu exactly size tu besar mana. Jadi dari sinilah kita akan buat keputusan untuk sama ada nak selalunya operate last kali. Cancer of the prostate ni adalah kanser yang paling lambat, orang kata apa, nak merebak. Dia slow, dia bengkak pun slow. Jadi ada kes-kes yang kalau baru komplain gejala yang kencing-kencing tadi, umur dah 70-an ke atas, selalunya doktor tak akan fikir langsung nak operate ke apa-apa. Sebab apa? Dia boleh wait and see. Paling-paling lagi 10 tahun dia tunggu pun, kalau tak merosakkan fungsi hidup setiap harian, maksudnya you boleh kencing masih, walaupun ada isu tu, ada problem tadi, tapi you boleh makan, boleh minum, boleh berjalan dan sebagainya sikit-sikit. So doktor takkan buat apa-apa, dia wait and see je, faham tak? Dia antara kanser yang wait and see punya style, sebab dia ambil waktu untuk dia membesar, faham? Tetapi kalau dia dah mula awal-awal lagi, you dah komplain sampai semayang tak boleh, kencing jadi hara, maka doktor mungkin kena buat sesuatu lah. Contoh, ada cara dia akan bagi ubat, ada nama seperti Flomax, Proscar, nama-nama ni saya tak apa pandai sangat lah, sebab saya tak suka bagi ubat-ubat dan sebagainya, dan saya ada cara lain yang tersendiri yang saya nak share dengan you malam ni, boleh? Berarti kita kalau perlu ubat, ambil ubat, tak ada masalah. Bagi saya, kita tidak menepikan perubatan moden, tetapi kita juga menggalakkan you membuat secara alami. Kalau secara natural boleh baik, apa salahnya, betul tak? Baik, sambung. Kita nak cerita pula malam ni, apakah cara-cara selain daripada doktor. Sebab doktor lepas pada dia cek, kalau dah kanser tu ada caranya. Kalau bengkak, tak ada mengganggu kehidupan seharian, apa caranya? Okey, kalau mengganggu juga, mereka kadang-kadang sampai kena, orang panggil apa, kena buang prostat tu, kan?
kena buang betul-betul lah. Dia cuci semua supaya tempat tu tidak menekan lagi, tidak ada lagi himpitan dan sebagainya, ataupun cuma dia korek-korek saja bagi hilang bengkak-bengkak punya bahagian tu, boleh juga. Ataupun dia pakai laser zaman sekarang ni. Okey, ingat saya kata operate is the last, dia tak akan operate lagi kalau boleh dia pertahankan. Lepas tu apa lagi? Lepas bagi ubat, ada yang jenis bagi hormon, ada yang jenis kalau kanser dia boleh sampai bagi kemoterapi ataupun dengan radiation, tahu radiasi semua tu. Dan last kalau tak boleh sangat-sangat, barulah dia operate. Faham? Zaman sekarang dah ada dia panggil radiofarmasi, radiofarmaka, dia punya terminologi ni. Maksudnya ada sistem-sistem ataupun teknologi baru yang dia orang bagi cuma pakai radio punya inilah. Macam kalau thyroid kan dia bagi iodine kan, radio iodine kan. Kat prostate pun ada new latest yang dia orang buat. Jadi kata orang kalau nak minta kanser, antara banyak-banyak kanser yang paling orang kata apa patut you minta, kalau dibenarkan cuma satu pilihan, mintalah prostate cancer. Bagi kita kanser apa pun tak nak lah, betul. Baik, ini dia antara jawapan secara alami. Boleh saya selalu akan bagi you jawapan berkonsepkan ada benda yang you kena buat, ada benda yang you kena makan, ada benda yang you kena nyahkan. Nombor satu, tak boleh gula lagi dah. Sebab apa? Saya kata tadi, antara hormon yang menjadikan ni isu besar ialah insulin. So sugar is out. Ni cerita D&D diet, you dah dengar selalu sangat. Susu yang tak organik jangan langsung, kecuali kalau susu yang dah fermented. Maksudnya dah jadi yogurt ke atau dah jadi cheese ke apa-apa, boleh, sebab dia dah fermented. Sama juga kalau boleh biji-bijirin yang berbentuk sampai jadi inilah, biji-bijirin itu seperti nasi, gandum, sama ada dalam bentuk apapun, kalau dah jadi tepung lagi lah tak boleh. Buat sementara waktu. Cuba you pantang dulu. Lepas tu soy iaitu soya bean, kecuali kalau dah jadi tempe atau natto atau apa lagi. Inilah yang sampai kalau tahu tu dia belum fermented sangat-sangat. Dia mesti betul-betul dah difermentasikan sampai dah berbakteria. Tu baru dibenarkan. Kalau tidak, soy kacang atau minuman dia tak salah. Okey, soy ni terkenal untuk meningkatkan estrogen juga. Baik, low, benda-benda yang terlalu orang kata apa, tinggi dengan karbohidrat lah, yang dipanggil refined karbohidrat biasa, you dah pernah dengar. Vegetable oil you pernah dengar. Jangan berarti macam jaga diri untuk kanser lain jugalah kan. Dan lain daripada tu biasa, suruh puasa, mesti intermittent fasting, makan benda-benda yang seperti yang saya nak sinarai ni. Dengar ada 15 kopi yang ni khas untuk prostate. Makanan ni juga untuk menyihatkan badan. Tapi bila orang kata, aku kena bengkak prostate lah, aku sekarang doktor dah kata stage 1, stage 2 dah, atau nak masuk stage 3 dah prostate, apa lagi nak buat? Even stage 4 pun ikut. Nombor 1, tomato. Semua orang tahu prostate mesti makan tomato yang kalau boleh dipanaskan, sebab kita nak keluarkan apa? Nak keluarkan lycopene sebanyak mungkin. Makanlah. Okey, nombor 2, semua makanan yang ada macam lemak baik seperti fatty fish ataupun minyak olive, minyak kelapa, minyak apa yang bagus-bagus, minyak kelapa sawit, minyak sacha inchi oil, very good, sebab semuanya insya-Allah ada omega 3 yang diperlukan. Kalau olive oil tu omega 9. Semua tu nak lawan apa? Nak lawan bengkak, nak lawan radangan. Nombor 3, bahan-bahan brokoli ataupun sayur-sayur yang ada sulforaphane. Ni bagus untuk mengecutkan. Satu lagi green tea. Okay, so green tea memang terkenal dengan antioksidan dan ada orang panggil apa, caecin. Caecin tu dalam tea lah. Tak apa, nama-nama ni you tak payah ingat. Tapi kalau nak minum teh, tambah teh hijau pula. Okay, sekarang berry pula semua.
Le blueberry, blackberry, strawberry, ambil lah berry-berry ni semua. Sayang kan, kat Malaysia boleh tanam ke berry ni? Kat Cameron Highland je boleh kan, tahu tak? Tempat-tempat tak sejuk tak boleh lah. Tapi tak apa. Asalkan tak banyak spray benda-benda yang pesticide tu, insyaAllah. Okay, sebab dia terkenal dengan fiber, bahan-bahan makanan buah-buahan yang banyak fiber boleh. Okay, vitamin C, seperti biasa kalau kena kanser, semua buah-buahan yang manis tak boleh. Yang manis sangat. Yang kurang manis ataupun yang patut manis tapi dia masih muda, contoh macam mango ke jambu ke apa-apa, jangan sampai masak sangat. Pisang pun jangan sampai ranum sangat. Tu you dah faham. Baik, nuts and seeds, tahu kan? Kacang-kacang dan ni lah biji-bijirin yang untuk seperti almond, apalagi macadamia, seperti walnut, almond memang best. Sebab dia perlukan vitamin E, selenium, zinc. Okay, ni semua banyak dalam kacang-kacang ni. Okay, kecuali kalau you ada gout, you kena hati-hati sikit lah. Termasuk yang top sekali dalam semua bijirin ialah pumpkin seed. Biji-biji labu ni. Orang labu ni tak tengok langsung kan, macam pandang tengok sebelah je mata kan. Tapi kalau you tahu khasiat labu sendiri dah ada power, tetapi dia punya biji tu dahsyat. Baik. Satu lagi tentang vegetable, sayur-sayuran seperti mana untuk kanser yang menyeluruh, iaitu cruciferous vegetable. Sebab tinggi betul dengan yang dinamakan sulforaphane tu, dia mampu mententeramkan kanser ataupun benda-benda ataupun ketumbuhan yang bengkak ni kan. Pomegranate lagi satu. Buah daripada syurga ni jangan main-main. Okay. Pomegranate ataupun satu lagi buah fig, buah tin, boleh, banyak polifenol. Okay, turmeric, yang ni semua dah tahu. Ada curcumin, bagus. Garlic, dahsyat, garlic, turmeric. Okay, dia tak sebut pula halia. Tapi saya kira halia pun not an issue lah. Yang penting mulai number seterusnya ni, last 5 ni very important. Saya sengaja lepaskan kat hujung-hujung. Nombor 1 dia panggil white button mushroom. Tahu tak? Cendawan yang ada macam butang-butang bulat-bulat tu. Yang tu antara yang terbaik. Termasuk batangnya sekali, dia punya tangkal tu. Setengah orang nanti dia potong, buang kebanyakan daripada dia punya stok tu, tak. Yang tu yang terbaik. Okay? Tetapi kena masak dulu. Mushroom ni tak boleh ambil raw. Kena panaskan dan masakkan dia dulu. Lepas tu satu lagi dia panggil flaxseed, ataupun satu lagi dia panggil saw palmetto. You all akan tengok ni kat farmasi banyak dijual. Baik, lagi bagus ni, jaga. Yang ni kajian terkini. Dulu orang gila kat tomato sebab ada lycopene tu kan. Tapi zaman sekarang orang mencari dengan lemon, bukan lemon sahaja, lemon peels. Lemon punya kulit tu sekali. Berarti you basuh elok-elok. You punya limau-limau ni kan, terutama sekali limau yang boleh makan sekaligus dengan kulit lah. You tahu sangat lemon kuning tu, limau nipis tu. Kalau limau porot tu, saya risau kulit dia boleh tak. Tapi saya lebih suka limau kuning ni, yang dimaksudkan lemon peels. Yang dia paling mahal ialah 5 kali ganda power daripada jus dia ialah kulit dia tu. Jadi yang putih dengan yang kuning tu jangan you buang. Kalau boleh you potong elok-elok 3-4, you masuk dalam blender, you blend sekali. Tapi mungkin masam kan. So apa you masuk? Selalunya saya benarkan you masuk B-sweet. Saya buat stevia tu kan, saya titikkan tak sebanyak lah. Kalau macam tu 3 titik pun dah manis sangat dah. Lepas tu you campur dengan berry, sama ada blueberry ke blackberry, masuk je, bagi sedap lagi. Bubuh air sedikit, jangan air banyak. Kita nak pure, cuba you blend elok-elok. Rasa dia agak garang lah kan. Tapi ini antara yang terbaik untuk melawan kanser punya bengkak, atau kanser punya bengkak pula, prostat yang bengkak ataupun prostat yang kena kanser. Jangan lupa ni satu knowledge atau ilmu yang baru saya belajar dan saya share dengan you. Yang kita tahu, kajian minta kita semua jangan lupa pada omega 3.
Sebab itulah Tuhan tu maha kaya. Saya pun tak tahu dulu kenapa Tuhan bagi kat saya biji apa daripada Peru tu sacha inci kan, sampai jadi minyak, dan minyak tu lagi dahsyat. Sacha inci oil is one of the best untuk tujuan ni. Dan juga jangan lupa D3K2. Sebab tu saya buatkan Santera tu, sebab nak mengharapkan matahari tak cukup. Okay, last kali itu yang pills, yang apa ni, lemon, semua tu, omega semua ni zaman moden punya kajian. Tetapi bila you belajar dengan orang asli atau orang dusun, kalau saya pergi Sabah Sarawak tu, orang-orang original kampung mereka, contohnya orang-orang dusun tu, dia orang kata, dok, kalau lepas orang beranak nak bagi kecut tu pakai apa, nak rahim tu nak bagi kecut pakai apa, pakai contohnya bunga pakma. Herba-herba purba seperti bunga rafflesia punya gubis tu. Siapa dapat tu alhamdulillah. Tapi kebetulan kita belajar daripada orang asli sini pun, mereka kata untuk nak kecutkan apa-apa saja yang bengkak, mereka pakai benda-benda atau akar-akar kayu. Tetapi yang paling power dia orang kata ialah bunga pakma. So yang saya nak sampaikan pada anda sekalian, walaupun saya jumpa untuk gout saya, tapi alhamdulillah surprise ni juga terkenal untuk prostate. Dah ada pun testimoni, tak sampai seminggu saya lancarkan, dah ada orang yang ada prostate dah boleh kencing balik, dah lawas, dah boleh sembahyang. Masya Allah. Bagi saya ini bukan ubat, ni cuba, semua yang saya cerita ni semua sebagai natural therapy. Kalau sudi cuba-cuba, mana tahu ada rezeki Tuhan nak bagi. Saya doakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Jangan biarkan prostate ni daripada kecil jadi sampai tak boleh kencing langsung nanti, ataupun daripada stage 1, stage 2, jangan sampai dia stage 4. Takut dia merebak ke tulang belakang dan sebagainya. Okey, terima kasih. Saya mengharapkan you belajar sesuatu. Kita jumpa lagi di majlis ilmu yang terdekat. Boleh? Okey, salam pada semua DND Warriors sekalian, dan kita doakan pada orang Palestin, walaupun orang dah mula senyap tak cerita, berhati-hati. Kadang-kadang kita mungkin alpa kepada cerita mereka, masih lagi sedih. Okey, dan satu lagi berita yang saya ingin anda berhati-hati juga ialah tentang COVID ataupun varian yang terbaru dah mula inilah berleluasa balik di Malaysia, terutama sekali di tempat-tempat yang ramai. Hati-hati, kalau you perlu pakai balik mask, you pakailah. Orang nak kata apa, katalah. Saya minta you berhati-hati, sebab ada beberapa kawan saya dah kena. itu sebabnya saya pun dah risau. Baik, jumpa lagi. Dunia bahagia, akhirat syurga, senyum sokmo, let go, feel good all the time. Bye.